Okey, dah ada yang tolong record ni. Okey. Okey, kita mulakan terus ya. Saya nak present dulu. Okey, sekarang ni nampak tak paparan yang saya tunjukkan? Nampak. Okay. Nampak Nampak. Go. Okey. Okey, good. Okey, so ini adalah latihan saya bagi minggu lepas. Okey, soalan objektif. Okey, kita lihat dan sesiapa yang belum saya semak ataupun yang telah saya semak latihan dia dan juga tak sempat nak hantar tapi dah siap, okey boleh cek, boleh tanda. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah bukan merupakan teknik asas pemikiran computational? Okey, jawapan dia ialah A, teknik peleraian. Okey, hari tu ada yang mesej saya, okey, dia bagi tahu jawapan A, B, C, D semua betul. Tak salah. Bukan teknik peleraian tetapi teknik leraian. Walaupun maksud sama, okey, kata asasnya sama, leraian, tetapi peleraian dengan leraian membawa maksud yang berbeza. Contoh masak, memasak berbeza. Makan, memakan, pemakan adalah membawa maksud yang berbeza. Jadi jawapan dia ialah A. Okey, nombor 2, suatu masalah yang besar perlu dipecahkan kepada bahagian-bahagian masalah yang kecil. Okey, pernyataan ini merujuk kepada teknik, okey, teknik leraian, okey. Okey, sebelum tu kelas, awak tahu tak awak ambil subjek apa? Asasan komputer atau reka bentuk teknologi? Okey, awak kena tahu ya sama ada awak ambil reka bentuk teknologi ataupun asasan komputer ASK, sebab saya perhatikan, saya perasan ada yang bukan ambil ASK tetapi join kelas ASK. Okey, macam Zakri ke apa? Saya rasa awak ni ambil RBT ni, Zakri, sebab nama awak tak ada dalam list name ASK. Okey, jadi tengok betul-betul. Okey, saya ada post, nanti saya akan post lagi sekali siapa nama yang ambil ASK. Jangan confuse, kalau tidak nanti awak masuk ke kelas ASK, nanti buka sekolah awak terpaksa masuk kelas RBT. Okey, jadi pastikan awak tahu. Ya. Saya SK tapi tak ada nama. Ada. Nama dia ada. Okey. Okey. So pastikan awak masuk kelas yang betul. Okey, kita sambung semula. Okey, nombor 3. Nombor 2, okey, suatu masalah yang perlu dipecahkan kepada bahagian-bahagian masalah yang kecil. Pernyataan ini merujuk kepada teknik. Okey, ini adalah TP1, tahap 1. Okey, ini adalah kita menyatakan. Awak perlu tahu, Umar Qayyum ada nama. Okey, awak perlu tahu apa maksud setiap teknik-teknik yang kita dah belajar. Okey, teknik leraian, teknik peritlakan, teknik penskalaan dan pengecaman corak. Jadi awak perlu tahu maksud-maksud dia ya. Okey, so nombor 2 ialah teknik leraian. Okey, kalau bahagian maksud teknik awak tak tahu, agak sayanglah, buang markah pada bahagian yang ini. Okey, nombor 3. Apakah kepentingan pengecaman corak dalam penyelesaian masalah? Kita tengok A, membolehkan sesuatu masalah yang sukar dapat diselesaikan dengan mudah. B, hanya boleh menyelesaikan masalah yang mudah sahaja. C, membolehkan penyelesaian masalah lain yang mempunyai persamaan dengan masalah sedia ada menjadi mudah. D, membolehkan penyelesaian kepada sesuatu masalah menemui kegagalan. Sekejap ni saya rasa jawapan dia ni, saya salah bagi jawapan ni. Okey, nombor 3 jawapan dia bukan A, sorry. Nombor 3 jawapan dia ialah C. Ada yang buat C kan?
Okey, nombor 3 jawapannya ialah C sebab dia tanya pengecaman corak, kepentingan pengecaman corak. Okey, membolehkan penyelesaian masalah lain yang mempunyai persamaan dengan masalah sedia ada menjadi mudah. Okey, ini yang selalu kita gunakan. Okey, contoh polis, okey, penyiasatan kes. Selalu kalau awak dengar polis ada kes jenayah, selalu dia akan kata modus operandi. Modus operandi sebab pihak polis dah kaji modus operandi yang sama, jadi yang ini cara dia, kalau scammer macam mana cara dia. Okey. Jadi nombor 3 jawapan dia C. Samalah juga kalau ada yang kata dengan saya, cikgu, saya tak boleh login, cikgu saya tak boleh join kelas, cikgu saya tak boleh join kelas. Tapi bila kita tengok daripada masalah tersebut, saya kena pasti kebanyakan yang tak boleh join kelas sebab dia login guna akaun Gmail, bukan akaun MOE. Itu sebagai contoh kenapa kita perlu tahu corak sesuatu pattern, sesuatu masalah. Ini pengecaman corak. Jawapan dia ialah C. Membolehkan penyelesaian masalah lain yang mempunyai persamaan dengan masalah sedia ada menjadi mudah. Nombor 4. Raja menunjukkan antara barang yang perlu dibawa semasa mengembara di dalam hutan. Kenapa Qayyum? Ada masalah ke? Kenapa? Qayyum dengan Aidil kenapa? Tolong fokus ya. Kita tengok nombor 4. Bantal, topi, beg tidur, kompas, selimut, botol air, tilam, gulung, stokin panjang. Ini barang yang perlu dibawa semasa mengembara di dalam hutan. A. Apakah teknik asas pemikiran komputasional yang diperlukan untuk menentukan barang yang perlu dibawa ke dalam hutan? Jawapan dia ialah peniskalaan. Mak Qayyum, kenapa kita kata peniskalaan? Kenapa jawapannya peniskalaan? Mak Qayyum? Umar Qayyum, jawab. Umar Qayyum. Hai, senyap pula. Qayyum? Hello, Assalamualaikum. Amir Haziq? Tak payah type, on speaker terus. Amir Haziq on speaker. Kenapa kita gunakan teknik peniskalaan? Amir Haziq? Hai, let's left the meeting. Siapa lagi ya? Fong. Hai, kenapa semua left meeting ni? Abu Zan? Fong and? Kenapa kita guna teknik peniskalaan? Fong? Fong? Oh, Fong. Kita gunakan teknik peniskalaan. Peniskalaan, ingat balik masuk peniskalaan. Mengambil aspek-aspek yang penting dan meninggalkan aspek-aspek yang kurang penting. Jadi untuk membawa barangan ke dalam hutan, awak nak jadi, kita kata awak nak pergi camping. Awak kena fikir apa yang penting perlu dibawa, apa yang tidak penting dan tidak perlu dibawa. Jadi jawapan untuk A ialah peniskalaan. Kita lihat pada B. Nyatakan 5 barang penting yang perlu dipertimbangkan untuk dibawa. 1 markah sahaja. Tetapi dia minta 5. Dia minta 5 barang yang ini. So, jawapan dia di sini ialah topi, beg tidur, kompas, botol air, stokin panjang. Kenapa kita perlu bawa topi? Kita tahu topi ialah peralatan yang apa? Menghalang cahaya matahari. Menghalang cahaya matahari. Hutan redup bang. Hutan adalah kanopi. Tak panas pun dekat hutan, dia lembap sahaja. Untuk menghalang daripada mungkin ada dahan-dahan ke apa semua daripada kena kita berbahaya. Jadi beg tidur. Beg tidur perlu. Kompas. Untuk tunjuk arah, botol air, minum dan stokin panjang. Mengelakkan kita daripada kita kata mungkin
pacat ke dan sebagainya, serangga berbisa. Okey, ini adalah 5 barang yang penting yang perlu dibawa. Okey, katakanlah ada satu sahaja salah. Ni salah kan? Okey, awak tak buat botol air. Awak tulis Awak tulis selimut. Katakan awak tulis selimut. Okey, maka awak tak akan dapat satu markah. Jawapan terus salah. Okey, jadi perlu berhati-hati dalam menjawab soalan sebab markahnya hanya satu markah sahaja tapi dia minta 5 barang. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, nyatakan alasan anda tidak memilih barangan selain DB. Okey, ada satu markah. Jadi beg tidur okey sudah mencukupi untuk menggantikan bantal, selimut dan ni bukan stokin ni, bantal, selimut dan tilam. Okey, dan tilam gulung. Okey, jadi jawapan dia cukup yang ni, beg tidur sudah mencukupi untuk menggantikan bantal, selimut dan tilam gulung. Ini dapat satu markah. Okey, ataupun kalau jawapan awak yang ni menyebabkan beban yang berat membawa barang tidak, bahkan beban yang berat sekiranya membawa barang tidak penting. Okey, so akan dapat satu markah. Mana-mana jawapan yang betul awak boleh dapat satu markah. Okey, jelas setakat ni? Jelas ke tidak? Okey, good. Okey, good. Okey, next. Okey, next please. Okey, soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ini bahagian C ya. Bahagian C 10 markah. Ini untuk bahagian soalan nombor 5 ni. Okey, dalam exam kita ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian C ada 3 soalan. Okey, salah satu bentuk soalannya seperti ini. Okey, Ali membeli sebidang tanah. Dia bercadang untuk membina satu deretan rumah teres tingkat di tanah itu untuk dijadikan rumah sewa. Okey, ini adalah kajian dia. Ini adalah pernyataan. Okey, dalam komputer kita panggil pernyataan masalah. Okey, dia dah beli tanah dan dia bercadang untuk bina rumah teres. Jadi, dengan menggunakan teknik leraian, okey, senaraikan 4 masalah yang boleh dipecahkan kepada yang lebih kecil. Maksudnya macam ni, okey, awak beli tanah, okey, lepas tu awak fikir aku nak buat rumah. Tapi awak tak boleh lah kita kata terus nak bina sebuah rumah, okey, ataupun deretan rumah teres, tak boleh. Kita kena fikir kita kena rancang apa yang kita perlu untuk menyelesaikan ataupun untuk menyiapkan rumah tersebut. Okey, jadi dengan menggunakan teknik leraian, senaraikan 4 masalah yang boleh dipecahkan kepada yang lebih kecil. Okey, yang pertama, okey, dah beli tanah, kita nak bina berapa buah rumah? Ini satu masalah yang kita perlu fikirkan. Berapa jumlah rumah, berapa lot kita, berapa unit rumah yang kita nak bina dalam tanah tersebut. Okey, kemudian peralatan dan juga bahan binaan yang diperlukan. Itu pun kita kena fikirkan. Okey, sebab kalau tak ada perancangan, mungkin awak dah beli semua tapi awak lupa nak beli bahan asas, iaitu simen. Contohlah. Okey, yang ketiga, okey, tempoh masa untuk disiapkan penting ya. Okey, awak tak ada tempoh masa apa-apa projek yang kita buat. Okey, even awak punya kerja sekolah pun, okey, ada due date dia. Okey, kalau kerja sekolah awak tak nampak kepentingan due date ni kenapa? Tapi dari segi alam pekerjaan, okey, kalau kita tidak melaksanakan sesuatu tugas mengikut tempoh masa yang disiapkan, okey, jadi dia akan drag banyak benda. Kalau macam ni, okey, awak tak ada perancangan untuk menyiapkan rumah dalam tempoh setahun atau 2 tahun, dia akan menyebabkan kos yang lebih tinggi. Nak bayar kos pekerja, mungkin nak bayar lagi kos tuntutan daripada pembeli dan sebagainya. Jadi ini perlu dan juga penting. Okey. Yang terakhir ialah bekalan tenaga pekerja ataupun tenaga buruh. Berapa banyak yang awak perlukan. Jadi ini semua adalah 4 masalah
yang perlu kita fikirkan. Jadi bila dah tahu, okey, barulah kita boleh laksanakan satu perancangan yang lebih sistematik. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok pula B. Okey, berdasarkan teknik pengecaman, apakah ciri-ciri kesamaan yang dapat membantu ahli dalam menyelesaikan masalah itu? Okey, kita tengok nak buat rumah teres. Okey, nak buat taman. Rumah teres ni sudah kita kata taman. Okey, apa ciri-ciri yang sama? Okey, yang pertama mestilah mereka bentuk rumah. Mesti semua sama. Tak boleh berbeza. Okey, kalau berbeza nanti akan jadi isu daripada pembeli. Jadi kita kena fikir mereka bentuk rumah. Kemudian bilangan bilik tidur dan juga bilik air. Nak bilik tidur berapa? Nak bilik tidur 4, nak bilik tidur 10. Okey, nak bilik tidur 1 sahaja ke? Okey, bilik airnya berapa? Ini pun perlu ditekankan. Kesamaan untuk setiap lot unit teres yang kita bina. Kemudian keluasan rumah. Nak 20 kali 70. Nak berapa? 50 kali 60. Ini keluasan lebar dia dan juga bukaan dia. Okey, square feet berapa? Ini semua kita kena fikirkan. Okey, teknik pengecaman corak sama. Setiap rumah yang kita bina mesti sama supaya tidak ada isu di kalangan pembeli. Okey. Yang ketiga, okey, mengikut teknik penskalaan, senaraikan satu aspek yang penting bagi menyelesaikan masalah ini dan satu aspek yang tidak penting. Okey, aspek yang penting tempoh masa pembinaan. Okey, 2 tahun. Nak buat 2 tahun, nak buat 1 tahun, nak buat 6 bulan, terulang. Tetapi maksimum kalau yang ini 2 tahun lah. Okey, kalau tak lepas tu nanti kita kena bayar LED, bayar denda lah. Okey, jadi ini adalah tempoh masa pembinaan adalah aspek yang paling penting bagi menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan aspek kurang penting ialah warna rumah. Ini kurang penting. Sebab itulah kita tengok kebanyakan rumah basic cat dia, color dia ialah warna putih. Sebab kita tahu, okey, aspek kurang penting warna rumah ni sebab owner selalunya dia akan tukar cat, dia akan cat semula dan sebagainya. Jadi warna rumah ni tak berapa nak penting dan kita kata ini boleh sentiasa diganti oleh pembeli. Dan akhir sekali, okey, apakah yang boleh dilakukan oleh ahli untuk memastikan masalah ini dapat diuluskan dengan baik? Okey, ahli dah kenal pasti, okey, masalah, okey, dia dah kecilkan masalah dia yang ini, okey. Kemudian dia dah tahu berapa rumah apa semua, kemudian dia dah tahu pula okey bentuk-bentuk rumah, okey, kesamaan setiap rumah dan dia dah tahu apa yang perlu ditekankan, apa yang boleh diabaikan. Maka akhir sekali dia buat pengitlakan. Okey, pengitlakan teknik yang terakhir, okey, teknik untuk menyelesaikan masalah pemodelan. Okey, sama ada dia buat okey kertas kerja, okey, ataupun dia buat pelan bangunan ataupun dia buat model rumah, dia membina rumah. Okey, ini semua mana-mana yang awak pilih boleh dapat 1 markah. Total semua 10 markah. Okey, lihat balik latihan yang saya bagi, mana yang saya dah pulangkan tu. Okey, kalau jawapan awak maka awak dapat 6/10. Selalunya maksudnya awak telah memahami konsep yang ini. Tetapi kalau bawah, okey, below than 5, maksudnya awak perlu lagi buat latihan. Okey, kalau bahagian C bentuk-bentuknya seperti ini. Contoh, okey, Ahmad ingin membelanja kawannya, okey, kawan sekelasnya sandwich. Okey, sandwich lah. Okey, apakah teknik-teknik pemikiran computational yang perlu dilakukan oleh Ahmad sebagai contoh. Jadi awak kena fikirkan masalah, awak kena fikirkan pengecaman coraknya, awak kena fikirkan peniskalaannya dan kena fikirkan juga apa yang perlu, akhirnya apa yang perlu dibuat. Okey, itu sebagai contoh. Banyak lagi aktiviti yang kita boleh gunakan dalam teknik pemikiran computational. Okey, setakat ni ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya, malu nak tanya tolong tulis dekat chat. Okey ya, setakat ni?
Faham semua? Okey. Yang lain-lain faham tak? Qayyum dengan hidrogen. Okey, Anis. Okey, good. Okey, next. Faham Kalau okey, good. Okey, Alfa, good. Okey. Okey, next. Kita tengok kepada latihan seterusnya. Aktiviti berfikir. Yang ini lama yang tak buat kan? Sebab mungkin awak tak tengok video, tak tonton semula video yang saya share dekat awak. Okey. Ini aktiviti berfikir. Kita dah tengok contoh yang itu. Siapa yang buat ni terima kasih. Ada yang hantar pada saya dan dia buat. Okey. Masalah mencari jumlah bilangan cube. Gambar foto di sebelah menunjukkan bilangan piramid yang disusun dengan menggunakan blok berbentuk cube. Gunakan teknik lelayan. Okey. Gunakan teknik lelayan, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan untuk menjawab soalan yang berikut. Umar, saya letak dekat YouTube je Umar, boleh je masuk YouTube tu. Okey. Kemudian soalan dia, berapakah bilangan cube bagi setiap tingkat? Berapakah jumlah cube yang diperlukan bagi menghasilkan bilangan piramid 6 tingkat? Dan catatkan langkah-langkah yang anda jalankan. Okey. Kita tengok dahulu. Okey, yang pertama kita gunakan teknik lelayan. Okey, jadi teknik lelayan ialah memecahkan binaan piramid kepada bahagian lebih kecil. Okey, setiap yang ini kita pecahkan kepada bahagian-bahagian dia. Okey. Yang ini saya buat, okey, ini bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4 dan bahagian 5. Kita pecahkan dia. Ini 1, 2, 3, 4, pecahkan untuk setiap tingkat. Okey. Kemudian teknik, kita gunakan teknik pengecaman corak. Okey, untuk setiap bahagian satu ni, okey, lebar. Okey, lebar kita tahu ada 1, panjang dia pun 1. Okey, so total 1 times 1, okey, equal to 1. Okey, lebar 2, okey, 2 kali 2, panjang kali panjang 4 dan seterusnya sampai 5. Okey, jadi kita dapat jawapan dia ialah 25. Yang tadi tu, yang ini 1, okey, 1 cube, 4 cube, 9 cube, 16 cube dan juga 25 cube. Ini teknik pengecaman corak. Okey, setelah itu kita guna pula teknik apa? Teknik peniskalaan. Okey. Okey, teknik peniskalaan, soalan minta bilangan cube. Okey, jadi kita ambil sahaja, okey, aspek penting ialah bilangan cube. Kita nak tahu berapa jumlah bilangan cube. Dan aspek tidak penting ialah warna cube. Sebab soalan tak minta pun ada berapa cube berwarna hijau, ada berapa cube berwarna kuning. Soalan hanya minta bilangan cube sahaja. Ini adalah teknik peniskalaan. Dan teknik pengitlakan, kita bina jadual ataupun kita buat formula lah. Okey. Okey, ini teknik pengitlakan tingkat 1, 2, 3, 4, 5, lebarnya berapa, panjangnya berapa dan jumlah cube lebar kali panjang. Dan akhir sekali baru kita boleh dapat jumlah besar 55 cube. Okey. Jadi kita dah pun menjawab soalan yang mana tadi? Okey, soalan ini, berapakah bilangan cube bagi setiap tingkat? Berapakah jumlah cube yang diperlukan bagi binaan piramid 6 tingkat? So kita dah jawab pun soalan itu di bahagian teknik pengecaman corak boleh. Dan di bahagian pengitlakan. Okey, tingkat 1 ada 1, tingkat 2 4, tingkat 3 9, 16 sehingga 5 sehingga 25. Okey, jelas yang ini ya? Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, boleh raise hand ataupun tulis kat komen lah. Okey ya, Adam. Adam Kawan Bismi, ada soalan tak? Okey, apa Adam? Apa cikgu yang apa tu, apa kan yang mana? Yang nak masuk Google Meet tu kan? Oh, Google Meet, okey. Ni Google Meet lah. Nak pakai akaun MOE tu kan dah tukar password. SMKJK 1, 2, 3, 4. Lepas tu kena Cikgu. berapa? Dia kadang-kadang ada sesetengah yang tak boleh masuk. Okey, nanti saya cerita pasal Google Meet Oh, dah lagi 15 minit. Cikgu. Ya, saya. Yang cube ni dia lebar Apa dia?
Panjang dok lebar ke? Ya, lebar dan panjang atau panjang dan lebar. Lebar kali panjang atau panjang kali lebar, sama je. Oh, okey. Okey. Kita ada 15 minit lagi ya. Okey, yang ini last kali. Ya, kalau awak nak tahu sebab itulah ASK ni, nak belajar ASK, salah satunya awak kena kuat maths. Sebab matematik kita banyak belajar tentang logik. Okey, nanti awak buat programming, awak buat kod atau cara, banyak kita belajar tentang, bukan kita belajar tentang maths. Kita akan menggunakan logik. Okey, matematik awak belajar maths. Maths adalah, di belakang matematik adalah logik. Okey? Boleh ya? Okey, nanti awak akan dapat tengoklah. Sekarang ni tak nampak kenapa belajar maths. Okey, awal ni je, tak ada masalah pun. Okey, so ini melakukan teknik leraian secara tertib. Okey, siapa yang skor maths tu, selalunya teknik leraiannya mesti sangat bagus. Okey, selalu pelajar dia akan mengalami kesukaran untuk menjawab soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah yang ini. Okey, so yang ini melakukan teknik secara tertib, teknik leraian awak boleh baca. Okey, Encik Ahmad telah membuat pelaburan saham amanah sebanyak 50,000. Pihak tabung amanah saham telah membayar dividen keuntungan sebanyak 8% ke atas simpanan 10,000. Okey, kemudian bonus 5% ke atas baki pelaburan. Okey, bantu Encik Ahmad kira dividen dan bonus yang diperoleh dengan meleraikan pengiraan kepada beberapa bahagian kecil secara tertib. Okey. So yang ini kita tahu, katakan alamak tak nampak Okey, pelaburan ialah 50%. 50,000 sorry. Okey, dividen 8% daripada 10,000. Okey, so kita akan dapat 800. Alamak. Kemudian Apa tu cikgu? bisalah. Okey, saya tukar yang lain. Okey, ini pertama dan kedua. Kemudian bonus. Bonus adalah baki ni. Dia tulis bonus. Okey, ialah baki daripada pelaburan. Okey, baki dia berapa? Baki dia ialah 40,000. Okey, itu baki dia ialah 40,000. Sorry. RM 40,000. Okey, so 5% daripada bonus tersebut. Okey, kita ambil yang ini. 5% dia akan dapat bonus daripada baki pelaburan. Jadi 5 bahagi 100 kali 40,000 dapat 2,000. So, okey, dividen. Okey, dia dapat berapa? 800. Okey, RM. Dan bonus dia dapat 2,000. Okey, kalau awak bila maths tu selalu awak guna pun teknik, kalau biasa awak guna pun teknik leraian ni awak guna macam mana awak gunakan di lari Okey, selalunya kita akan gariskan. Okey, dalam ni tabung saham Malaysia sebanyak 50,000. Kemudian dividen keuntungan 800, simpanan 10,000. Bonus 5% ke atas baki pelaburan. Ada tak buat macam ni? Bila buat soalan matematik? Ada kan? Itu sebenarnya itu sebenarnya kita menggunakan teknik leraian. Sama jugalah kalau awak jawab dalam soalan bahasa Melayu dan sebagainya, kita akan cari keyword. Keyword tu sebenarnya kita menggunakan teknik leraian. Cuma kita tak tahu istilah dia. Istilah dalam komputer untuk kita cari keyword itu adalah menggunakan teknik leraian. Okey, jelas? Okey, saya ada 9 minit je lagi. Saya nak tunjuk yang itu saya tunjuk video. Macam mana? Selasa. Okey, so mungkin hari ni saya akan ajar Google Meet. Kejap, saya stop dulu. Present. Untuk Google Meet, share screen.
Okey, nampak kan skrin saya? Okey, katakanlah okey. Awak pergi kepada Google Meet Okey, Google Classroom. Ni pasti yang dah install Google Classroom. Okey. Okey. Ini ada yang kata, cikgu, saya dah masuk Google Classroom tapi tak ada paparan apa-apa. Okey, pergi dekat gambar saya tu yang bulat ni. Okey. Okey, nampak ada 3 akaun. Okey, Muzayana Beni Samlat MOE, Cikgu Muzayana dengan Nice Uncle ni. Okey, ada 1, 2, 3. Pastikan semuanya ya, gunakan yang hujung ni moe-dl.edu.my. Semua murid mesti guna. Kalau murid dia depan dia M. Macam saya depan dia G. Jangan guna akaun personal. Okey, guna akaun MOE. Okey, kalau awak guna akaun personal memang awak takkan dapat masuk dalam kelas lah. Okey, itu yang pertama. Kemudian kalau dah masuk, dah guna akaun MOE ni tapi tak ada apa-apa, pastikan awak manage your Google account. Okey, awak tekan manage your Google account. Okey, dia akan pusing. Okey, dia akan loading. Okey, get started. Okey, kemudian dia akan minta ni semua dan kadang-kadang dia minta awak login semula. Jadi pastikan awak login semula. Okey, dan masukkan password yang betul. Itu yang pertama. Okey, kalau tak boleh nak login, pastikan manage, buka sini, pergi manage your Google account. Tapi make sure lah G423446. Okey. Dah sudah masuk sini. Okey, pilihlah kelas kan, ASK, satu base study dan sebagainya. Saya tak tunjuk contoh ASK ni. Okey, sebab itu kelas saya akan tunjuk contoh ELPH ni. Okey, ni saya okey. Nampak ada assignment ni kan, new assignment. Jadi awak perlu buka new assignment. Contohlah ni saya bagi contoh new assignment yang ni awak buka. Okey, kalau kata ada saya hantar tugasan. Okey, nampak kan add class comment, dia akan hantar di sinilah. Kalau tugasan saya bagi dekat awak akan hantar sini. Kalau saya minta awak hantar, macam hari ni saya minta awak hantar tugasan. Okey, tengok kat bawah your work ni. Bawah sekali ada your work kan? Okey, bawah sekali ada your work. Ada tanda nak panah tu, awak scroll ke atas. Okey, di sini, katakan di sini attachment, akan ada attachment sebab ni saya dah hantar. Okey, akan ada attachment di sini. Dekat sini dia minta awak untuk send file. Jadi awak attach, awak cari file awak send. Awak guna gambar pun, awak ambil gambar pun tak ada masalah. Lepas tu tekan submit. Lepas submit akan keluar pop-up. Okey, akan keluar pop-up, dia minta awak untuk turn in. Okey, itu cara untuk kita guna handphone. Okey, jelas ya? Ada soalan tak? Tak ada. Yang lain ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau ada soalan boleh tanya saya. Sebab, okey, ya, saya. Apa ni, kan akaunmu saya tu tak boleh masuk, nak macam mana? Oh, Aidil lah. Aidil sebab masalah awak, hari tu nama awak tak ada dekat sekolah ni. Nama awak ditarik oleh sekolah lain. Nanti saya akan tanya dekat admin. Admin tak maklum apa-apa lagi. Okay? Okay, so di sini, okay, kalau saya lihat, okay, ni contoh saya ambil 2 ASK, 1 alif lah, saya ambil. Okay, so ini dah ada assignment ni. Okay, saya pergi dekat sini assignment. Okay. So dekat sini yang dah return hanya Adam Daniel dengan Enshihan saja. So yang ini semua dah masuk kelas. Tapi tak hantar kerja. Umar Qayyum ni pun tak hantar kerja. Jadi macam mana saya nak nilai? Next time, okay, kalau kata, awak nampak tak? Awak tak nampak Tak. Nampak. Okay, contoh. Tak nampak tak cakap. Okay, next time contoh. Okay, 1A, ambil 1A. Okay, ni assignment ni paparan saya tau, bukan awak. Okay, saya pergi ni assignment. So saya boleh tengok siapa yang assign, siapa yang belum assign.
Okey, siapa yang saya dah bagi markah. Okey. Contoh yang ni Adam dan Nis dengan Jihan. Okey, good job. Okey, dapat 100% betul semua. Yang lain ni dah masuk kelas tapi tak hantar tugasan. So macam mana saya nak nilai? Okey, kenapa saya tak nak awak PM sebab saya takut macam hari tu pun ada yang saya tak tertanda sebab dikacau dengan mesej-mesej yang lain. Sebab itu saya nak awak semua gunakan Google Classroom. Macam ni ada ni apa semua ni? Okey, Umar, Nisa, Sufia, Fakihah, semuanya tak tak hantar. Okey, cuma Adam Dennis dengan Anshihan sahaja. So lepas ni, okey, apa-apa aktiviti kita akan gunakan Google Classroom. Okey? Boleh jelas Jelas. Okey, so sepatutnya hari ni saya nak masuk bab pengecaman corak. Tapi tak sempat. Nak tunjuk video atau nak tunggu minggu depan? Nak saya bagi video atau awak nak tunggu minggu hadapan? Minggu depan. Minggu depan. Okey, tunggu minggu depan. Okey, boleh tapi dengan syarat, okey. Dalam siapa tengok saya punya kamera ni dalam Google Classroom, sila turn in semua kerja. Saya nak lepas ni, okey, kelas B dan juga kelas A semua dah turn in tugasan yang saya bagi. Tugasan aktiviti berfikir 1.2. Okey? Boleh ya? Semua sekali wajib. Boleh. Okey, kalau tak ada nanti tahap penguasaan awak saya tak nak bagi tinggi. Saya bagi 1 cukup lah kot. Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, kalau tak Ada. ada okey good. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan kita berakhir pada hari ini. Yang mana yang salah kita buat pembetulan. Okey, kemudian tolong turn in tugasan dalam Google Classroom. Yang ketiga, nota. Buat ke tak buat nota? Okey, nota walaupun mungkin cikgu tak cakap suruh buat, awak perlu buat nota sendiri. Okey? Kalau saya tak ingat saya dah share ke belum tajuk teknik computational. Kalau tidak, awak buat sendiri. Semua dah ada buku teks. Boleh tengok buku teks. Tak ambil buku teks, boleh tengok kepada buku teks digital. Semua saya dah share awal-awal hari tu. Okey? Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya. Salam. Minggu depan tu kelas bila? Hari apa? Minggu depan. Kelas kita hari minggu depan kelas